اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angah. Sebelum kita teruskan dengan cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang baru sahaja menyertai geng Radio 12 Malam dengan menekan butang subscribe. Jangan lupa tekan loceng notification supaya tak terlepas kisah-kisah baru yang akan saya bacakan kepada anda semua. Ada yang menjadikan kisah-kisah saya ini sebagai peneman tidur, peneman ketika memandu, peneman ketika bergaduh laki bini ada. Jangan kalau ada jangan update sini. Malu bang. Jangan. Simpan aib keluarga masing-masing. Baik, sebelum kita teruskan, sama-sama kita berdoa semoga kita semua dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki insya-Allah, amin ya rabbal alamin, diberikan anak, dikurniakan anak yang soleh dan soleha. Kepada kawan-kawan yang mana belum dapat anak lagi, mudah-mudahan dalam tempoh terdekat ni ada sinar berita gembira dapat anak ke, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan sama-sama kepada kawan-kawan kita yang lain. Baiklah, kita akan teruskan dengan kisah yang kali ini. Dia akan masuk segmen himpunan kisah mistik. InsyaAllah ada 2 cerita akan saya bacakan di sini. Baik, kita tak nak uji panjang, kita teruskan. Assalamualaikum. Long, ni hang ada kat mana ni? Hamfi ke ada hari ni? Soal saya. Awat, aku tak ada kerja ni. Elok lah tu kalau hang free. Jom pergi aku pergi hantar jenazah Zat. Kita nak pergi kat Sungai Ulak, kata saya, dan kemudian mematikan panggilan telefon pagi itu. Selepas Along menyatakan persetujuannya. Sebentar tadi saya menerima panggilan telefon. Ada satu kematian di Hospital Besar Pulau Pinang. Tempat itu tidaklah jauh, tetapi sekiranya ada teman, bolehlah juga untuk saya berborak. Tidaklah saya bosan sangat. Lebih kurang 20 minit kemudian, Along sampai bersama dengan seorang lagi kawan saya yang bernama dengan Amin. Tanpa berbual panjang, kami terus ke hospital. Petang itu kami bertiga. Tentulah seronok, banyak bahan yang boleh dibualkan. Lagipun tempat yang hendak dihantar jenazah tidaklah begitu jauh sangat. Bila ramai, senang sikitlah kerja saya. Ada gak tenaga kerja yang akan membantu. Sewaktu kami sampai di hospital, jenazah belum lagi keluar daripada wad. Kami perlu menunggu seketika hingga urusan tersebut selesai. Ya, tak apalah. Kami rasa ianya tidaklah mengambil masa yang lama. Cuma masalahnya, cuaca petang itu sangat-sangat panas. Berpeluh-peluh kami menunggu jenazah untuk dibawa keluar. Memang macam ni ke kerja hang ni? Soal Along. Macam ni lah. Kalau cepat urusan dia, cepatlah kita balik. Kalau lambat, kena tunggu juga, kata saya. Hang nak hantar sampai ke kubur ke? Soal Along lagi. Tengok permintaan keluarga. Kalau mereka nak hantar sampai kubur, kita kena hantar lah. Tapi biasanya hantar sampai ke rumahnya, balas saya lagi. Itulah pertama kali Along mengikut saya menghantar jenazah. Tetapi Along dan Amin ini bukanlah orang yang penakut. Kadang-kadang kalau ada kematian di kawasan kami, mereka berdua lah yang akan menggali kubur. Mereka ni dah biasa dengan jenazah. Setelah jenazah siap sedia, kami membawanya masuk ke dalam van untuk dihantar ke rumah arwah. Keadaan jalan yang sesak melambatkan pergerakan kami. Cuaca panas juga membuatkan kami berpeluh-peluh di dalam van. Lebih kurang 2 jam setengah perjalanan, kami tiba di Kulim. Sampai saja di rumah arwah, kami segera menurunkan jenazah daripada van. Along ni cepat membantu. Dia memang seorang kawan yang baik dan rajin. Tak payah disuruh, dia dah tahu apa yang perlu dibuat. Setelah melepaskan penat hanya seketika, kami terus memecut pulang. Baru setengah jam perjalanan, Along mula tersengguk-sengguk. Matanya kuyuh. Dia menguap beberapa kali. Along mengantuk betul ni. Tambah cuaca panas macam ni, kata Along. Hang kalau nak tidur, ampi belakang. Luas sikit. Lagipun tak ada pun orang kat belakang tu, balas saya.
Hang berhenti kejap, aku nak pergi belakang, kata Alung. Saya memberhentikan van di tepi jalan dan pantas Alung terus beralih ke belakang. Sesetengah orang dia tak nak duduk kat belakang walaupun tiada jenazah. Entah apa yang mereka takutkan pun saya tak tahu. Ada sesetengah orang tengok van jenazah pun dah ngeri. Walhal van ni tak ada apa-apa yang menggerunkan. Sama juga seperti van yang lain. Itulah, kadang-kadang pemikiran orang Melayu kita ni perlu diperbetulkan. Ada juga sesetengah kedai mencuci kereta juga tidak mahu membasuh van jenazah. Apabila lihat saja van masuk, mereka terus menggelengkan kepala. Alasan mereka ialah mereka tidak membasuh van. Walhal terang-terang di papan iklan, mereka ada tunjukkan harga membasuh van. Itu memang perkara biasa. Yang paling lucu apabila ada orang yang takut dengan jenazah. Jenazah ni orang mati. Apa orang mati boleh lakukan kepada kita? Sepatutnya kita lebih takut kepada orang hidup. Sebab orang hidup ni macam-macam dia boleh buat dengan kita. Dia boleh sepak kita, tampar kita, tipu kita dan usik kita. Saya ulang, dia boleh sepak kita, tampar kita, tipu kita dan usik kita. Saya ulang, tak payah. Kita teruskan. Tapi kalau orang mati, apa lagi yang mereka boleh lakukan? Bukan boleh cekik kita, curi duit kita atau culik kita. Nak angkat jari sebatang pun tak boleh. Ini kan pula hendak bangun. Tetapi itulah hakikatnya dengan sikap sebahagian daripada kita. Memang menggelikan hati apabila terjumpa dengan orang seperti itu. Apa sebenarnya yang dia fikir? Saya pun tak tahu. Mungkin kita ni terlalu dimomokkan dengan cerita-cerita mistik orang dulu-dulu. Kita sering dengar kalau jenazah kena langkah dengan kucing hitam, jenazah akan bangkit kembali dan menjadi hantu. Semua itu cerita karut. Tak pernah lagi saya jumpa keadaan yang sedemikian. Mana mungkin orang yang telah meninggal dunia boleh hidup kembali. Tetapi cerita begitulah yang selalu orang kita percaya. Hampir 10 tahun menguruskan dan menghantar jenazah. Tak pernah pula saya jumpa jenazah mengusik orang. Orang hidup mengusik memanglah selalu saya jumpa. Yang ni kadang-kadang perangannya lebih teruk daripada hantu. Sebab tu kadang-kadang panggilannya dipanggil setan. Tak gitu. Min, hang intai tengok Alung duk tengah buat apa tu? Kata saya. Bang, Alung ni baik punya duk tidur atas pengurusan jenazah. Siap berselimut lagi dengan kain penutup. Haris sungguh, kata Amin. Ketawa kami melihat gelagat Alung. Dia ni memang berani. Siap tidur atas stretcher tempat letak jenazah lagi. Van saya ni memang tiada penutup besi seperti van jenazah yang lain. Di belakang hanyalah stretcher untuk meletakkan jenazah dan juga kain penutup. Kami biarkan saja Alung lena di belakang. Lebih kurang sejam perjalanan. Kami berhenti di satu kawasan rehat dan rawat untuk melepaskan penat. Masuk kawasan itu, semua mata tertumpu ke arah kami. Itu memang perkara biasa. Alung masih lagi lena di belakang, sehinggakan kami berhenti rehat pun dia tidak sedar. Bukan main nyenyak lagi dia tidur. Entah mimpi apa agaknya. Sebelum kami meneruskan perjalanan, saya berhenti sebentar di sebuah stesen minyak. Saya turun dari van dan terus ke kaunter untuk membayar duit. Apabila menapak kembali ke van, saya nampak dua orang pemuda yang sedang mengisi minyak di pam belakang van. Lari lintang pukang sehinggakan hos minyak juga terjatuh. Dia menolak motosikal dan terus memecut laju. Kenapa pula ni? Apa yang tak kena ni? Kenapa budak-budak tu kelang kabut sampai hos minyak dibiarkan macam tu je? Saya memerhatikan pemuda itu pergi sambil pelbagai pertanyaan bertalu-talu menyerbu fikiran. Tiba-tiba saya lihat Amin yang berada di dalam van melompat turun dalam keadaan tergesa-gesa. Orang yang berada di sekeliling juga terkejut hingga ada yang berlari masuk ke dalam kenderaan masing-masing. Awak ni? Soal Amin. Tak tahu? Mana aku nak tahu? Awak yang dia lari, kata saya. Saya memerhati ke dalam van. Rupa-rupanya mereka terkejut apabila melihat Alung yang tadi sedang tidur di stretcher tiba-tiba saja bangun. Mungkin mereka sangka jenazah itu bangkit. Sebab itulah mereka lari lintang pukang. Saya dan Amin ketawa berdekah-dekah. Alung pula turun dari van dengan muka yang terpinga-pinga. Awak yang hang gelak? Soal Alung. Hang lah duk takutkan orang. Dia dah elok duk tengok hang bangkit.
Dia dah ingat hang jenazah lah tu. Haris sungguh, kata saya. Amin turut terketawa apabila mendengar cerita itu. Memang benar. Kalau saya sendiri pun terkejut juga melihat keadaan demikian. Siap terangkat kain penutup jenazah, mana tak lagi lintang pukang orang yang melihatnya. Itulah pengalaman yang tidak dapat saya lupakan sepanjang saya menghantar jenazah. Saya rasa kalau perkara itu berlaku pada waktu malam, confirm lagi menakutkan. Sesiapa saja yang melihatnya pasti akan terkejut dan lari lintang pukang. Dan sekarang ini, setiap kali saya melalui kawasan rehat dan rawat itu, saya akan teringat gelagat Halung. Memang melucukan. Sedar tak sedar, saya tertawa sendirian. Bukit Tujuh. Tanyalah mana-mana pemandu, tak kiralah pemandu van jenazah seperti saya, pemandu trailer, bas ekspres, teksi ataupun pengguna jalan laluan ini, semua akan tahu tentang Bukit Tujuh. Ada apa dengan Bukit Tujuh ni? Nanti dulu. Biar saya ceritakan pengalaman saya. Memang banyak yang saya dengar rakan-rakan bercerita tentang lokasi ini yang terletak di Merapuh, sempadan Kuala Lipis, Pahang dan Gua Musang, Kelantan. Apa yang tak kena dengan Bukit Tujuh? Banyak cerita hendak saya kongsi bersama kalian semua. Bagi pemandu yang biasa menggunakan laluan ini, kelibat penunggu Bukit Tujuh sentiasa bermain-main di ruangan mata. Saya berani bertaruh, bukan seorang dua mengaku pernah bertemu pelbagai gangguan, jelmaan dan usikan-usikan nakal di kawasan ini, terutamanya pada waktu tengah malam hingga ke dini hari. Dan inilah kisah yang hendak saya ceritakan. Memang bagi yang belum kena, mereka tentu tidak akan percaya cerita macam ni. Dulu saya ni antara orang yang tidak pernah percaya kewujudan penunggu ini. Dan bagi saya semua ini adalah karut marut belaka. Sepanjang hidup saya, tak pernah lagi bertemu makhluk yang digelar hantu. Hinggalah pada suatu hari dalam awal tahun 2000, ketika saya bekerja sebagai pemandu van jenazah dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Hari itu saya dan seorang kawan yang bernama Abid, bukan Abid Liu, diarahkan membawa jenazah ke Kelantan. Perjalanan kami semasa melalui lebuh raya Karak ke Bentung, Raup serta Kuala Lipis berjalan dengan lancar. Tetapi semasa mendaki bukit melalui Bukit Tujuh, hati ini berasa tak tenteram. Takut, cemas, seram, bercampur baur. Terasa ada sesuatu yang tak kena pada malam itu. Kebetulan semasa kami melalui kawasan berbukit ini, pemandangannya sedikit terganggu akibat berkabus tebal. Malam gelap pekat. Malam masih muda. Selingan. Malam gelap pekat. Cahaya lampu van jenazah kami seakan tidak berdaya menembusi kabus tebal semasa mendaki bukit. Memang menyeramkan apabila teringat lokasi ini yang terkenal di kalangan pemandu lori berat diganggu wanita cantik yang secara tiba-tiba melintasi jalan. Kemunculannya secara tiba-tiba itu kerap menyebabkan kemalangan maut di kawasan ini. Ada cerita yang saya dengar daripada rakan-rakan mengatakan yang dia pernah melihat kelibat makhluk berlari secara mengundur. Kita ni berlari ke arah depan, makhluk ni pula ke arah belakang. Akibat ketakutan, kenderaan yang dipandu ni terbabas melanggar tebing dan berlakulah kemalangan yang tanpa diduga. Lamunan saya itu terbantut apabila Abid yang sedang memandu mencuit bahu saya sambil berkata, "Ada tetamu lah." "Hei, jangan melawak lah," balas saya. Abid diam. Sepatah tidak dijawab balasan saya tadi. Saya ni tak pasti sama ada Abid sengaja membuat lawak malam-malam macam ni atau sengaja hendak mempermain-mainkan saya. Saya pandang Abid tetapi dia terus mendiamkan diri. Saya risau juga kalau tetamu yang dikatakan rakan saya itu benar-benar muncul dan menyakat kami semasa sedang melalui jalan berbukit berkenaan. Abid terus memandu tanpa berkata sepatah pun. Kami diam membisu. Saya lihat Abid memasang CD mengaji Al-Quran. Maka berkumandanglah ayat-ayat suci Al-Quran dalam van kami. Selepas mendengar ayat-ayat Al-Quran, rasa takut masih ada. Tetapi hati saya sedikit tenang. Abid dengan wajah yang serius terus memandu.
Saya ni tak ada pengalaman menakutkan, apalagi bertembung kejadian yang menyeramkan seperti yang diperkatakan sahabat-sahabat saya semasa melalui jalan ini. Namun malam itu terasa agak berlainan benar. Saya berasa yang jalan ini begitu menyeramkan. Entah mengapa bulu roma saya berdiri dan rambut saya terasa menegak dan mengembang seperti bakul. No. Tambahan pula suasana yang gelap gelita dan tiada sebarang kenderaan yang lalu lalang. Semua itu menjadikan kawasan ini benar-benar menakutkan. Melepasi saja kawasan berbukit dan berkabus itu, barulah Ibit memberitahu saya. Tadi dia tercium bau wangian yang harum semerbak. Paling menyeramkan apabila Ibit menceritakan semasa sedang memandu di kawasan berkabus tadi, dia ternampak kelibat seorang perempuan berbaju putih melintas di hadapan van yang sedang dipandunya. Perempuan berambut panjang, berpakaian serba putih itu tidak memandang atau mengerling ke arahnya, tetapi terus berjalan sambil menundukkan kepalanya menuju ke perbukitan berdekatan. Perbukitan. Baik. Oleh sebab van bergerak perlahan semasa mendaki bukit, Ibit dapat melihat dengan jelas perempuan berbaju putih itu melintas di hadapan van kami. Tubuhnya terawang di udara seakan-akan terbang. Nah, siapa pula perempuan tu? Ada yang mengatakan itulah antara salah seorang puteri 7 beradik yang dikaitkan dengan kisah misteri Bukit 7. Mujurlah, saya ni tak melihat kelibat perempuan cantik itu. Benda tu cuma nak uji kita ni lemah semangat ke tidak. Itu saja, babe. Beritahu Ibit. Kalau takut, itulah yang menyebabkan ada kenderaan terbabas atau menjunam ke dalam gaung yang berdekatan. Saya bersyukur perjalanan kami tidak ditimpa kemalangan seperti yang berlaku di kalangan pemandu malam sebelum ini. Cuma tidak disangka, apa yang saya bayangkan sebelum itu benar-benar terjadi kepada kami sebentar tadi. Pada tahun 2012, saya dan Ibit ditugaskan menghantar mayat seorang perempuan tua. Usianya dalam 70-an. Kami bertolak pukul 12.30 hari dari Kajang ke Kota Baru, Kelantan. Okey. Perjalanan pada waktu siang lancar dan tiada sebarang kesulitan yang kami alami. Dalam perjalanan pulang selepas mengantar jenazah tersebut, kami singgah makan di gerai berdekatan jalan di antara Kuala Kerai dan Gua Musang. Kami juga mengambil peluang bersolat dan berehat sebentar. Kami membuat keputusan untuk pulang awal bagi mengelakkan perjalanan kami terpaksa melalui Bukit 7 pada waktu malam seperti yang pernah dialami sebelum ini. Namun malang sungguh, apa yang dirancangkan itu terpaksa dibatalkan gara-gara van yang kami gunakan itu mengalami kerosakan. Beberapa kali saya cuba hidupkan enjin van, namun tetap gagal. Selama lebih 3 jam kami terkandas di kawasan rehat berkenaan. Kami pun membuat keputusan meminta mekanik di kawasan berkenaan membantu untuk membaiki van tersebut. Van kami diperbaiki di sebuah workshop di situ. Setelah dibaiki, enjin van berjaya dihidupkan. Tetapi ketika itu, hari sudah pun gelap. Kami teruskan perjalanan ke Gua Musang dan melalui kawasan Bukit 7 sekitar pukul 1 pagi. Saya dan Ibit ni menggelengkan kepala. Kami tak sangka. Kami ni sejak awal merancang untuk mengelak daripada melalui Bukit 7 pada waktu malam. Tapi lain yang dirancang, lain pula yang jadi. Tahukah anda apa yang berlaku dini hari itu? Sewaktu van sedang meluncur laju, kenderaan kami tiba-tiba dibaling sesuatu. Bunyi balingannya amat kuat. Tam! Tam! Terkejutnya kami bukan kepalang. Tambahan pula malam itu suasana begitu gelap. Kami langsung tak boleh memotong sebarang kenderaan. Dalam keadaan begitu, perasaan seram memang tidak dapat dinafikan. Saya tertanya-tanya, siapa pula yang baling kenderaan kami tadi? Ibit terus memandu dan tidak lama kemudian, saya tercium sesuatu yang amat wangi. Bau itu terasa dekat dengan kami. Ketika itu, serta-merta saya teringat kejadian 10 tahun yang lalu ketika Ibit ternampak perempuan berpakaian putih seakan terbang di hadapan van kami. Saya terfikir, adakah bunyi van dibaling dan bau harum itu ada kaitannya dengan kelibat perempuan tersebut? Entahlah, saya pun tak tahu.
Saya berdoa semoga kejadian menakutkan itu tidak berulang lagi dan perjalanan kami ini tidak diganggu dengan kejadian yang lebih menyeramkan. Alhamdulillah. Doa kami diijab kabul la ilaha illallah. Alhamdulillah. Doa kami dikabulkan Allah. Kami selamat pulang tanpa melalui apa-apa kejadian pelik lagi. Lega betul rasa hati ini. Saya tahu, sampai sekarang bayangan perempuan tersebut sentiasa menghantui pemandu-pemandu yang melalui jalan ini pada waktu malam. Bagi yang bernasib baik, dapat melalui Bukit Tujuh ini dengan selamat. Bagi yang penakut, apabila bertembung dengan makhluk aneh dan menakutkan seperti ini di tengah jalan, tentulah terus memecut laju tanpa fikirkan keselamatan nyawa. Itulah puncanya ada kereta yang terbabas, menjunam dan terbalik 4 tayar ke atas gara-gara disakat oleh penunggu Bukit Tujuh. Kepada para pemandu yang melalui jalan ini, ingin saya berpesan, jangan risau. Penunggu itu tak boleh buat apa-apa kepada manusia yang beriman, kerana taraf manusia itu lebih mulia daripadanya.